Selamat petang kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah dari kumpulan 9. Nama saya Ho Yun Xuan, nombor matric 278611. Tajuk kami adalah isu penyebaran berita palsu. Berita adalah bahagian komunikasi yang memberi kita maklumat mengenai perubahan peristiwa, isu dan watak di dunia luar. Ia sangat penting kerana memberitahu kita apa yang kita fikirkan tentang dunia. Kita boleh mendapatkan berbagai jenis maklumat dengan mudah pada zaman media digital ini. Tidak kira kita mahu atau tidak. Berita disebarkan melalui laman media sosial kepada kita setiap hari. Tetapi pada masa yang sama ada juga paradoks, iaitu kebenaran atau ketepatan berita tersebut hampir tidak diketahui. Terdapat sebilangan pengguna media mudah mempercayai apa yang mereka baca. Mereka tidak akan memeriksa kebenaran berita tersebut kerana malas atau kekurangan pengetahuan yang berkaitan. Semakin berita sensasi, semakin mereka berminat dengan berita tersebut. Oleh itu, golongan ini mudah terperdaya oleh berita palsu dan menyebarkan berita palsu tersebut kepada orang lain. Ini seperti kitaran di mana semakin banyak orang akan mempercayai berita palsu yang tidak disahkan. Berita palsu akan membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kerana maklumat membentuk pandangan dunia kita. Jadi kita membuat keputusan penting berdasarkan maklumat yang diketahui. Kita membentuk idea mengenai orang atau situasi dengan maklumat yang didapati. Oleh itu, jika maklumat yang kita lihat adalah palsu atau diputarbalikkan, kita tidak akan membuat keputusan yang baik. Isu penyebaran berita palsu ibarat bara dalam kalangan rakyat sejak setahun lalu. Penyebaran berita palsu ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor tersebut ialah seseorang yang mempunyai sikap yang suka berlumba-lumba. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka ingin menjadi orang pertama yang mengetahui dan menyebarkan berita palsu ini kepada orang ramai. Mereka sanggup melakukannya tanpa mempedulikan atau menyimak terlebih dahulu kesasihan maklumat tersebut sama ada betul atau salah. Mereka ingin menikmati kesenangan dalam kebohongan. Selain itu, dengan wujudnya media sosial, pada zaman era teknologi ini, penyebaran berita palsu akan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan untuk mengakses internet yang semakin berkembang telah menyebabkan seseorang dapat mengakses laman web yang disediakan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Mereka bukan sahaja dapat mencari maklumat palsu itu melalui komputer, malah dapat mengakses dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Mereka terlibat dengan kegiatan ini kerana dapat menjana kewangan yang amat lumayan. Keberkesanan seseorang dalam menghasilkan iklan palsu yang menarik dan lumayan dapat menarik lebih ramai pihak periklanan di luar sana untuk menghasilkan iklan kepada mereka. Mereka yang melakukan perkara ini biasanya disebabkan oleh berlakunya masalah kewangan yang dihadapi dalam hidup serta malas untuk bekerja. Selain itu, mereka sanggup melakukan perkara ini untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan. Seterusnya, berita palsu ini juga disebar atas faktor peribadi untuk tujuan membahayakan reputasi individu atau perniagaan seseorang. Perkara ini sering terjadi kepada mereka yang sesama terlibat dalam urusan perniagaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan negatif atau pengaruh yang negatif kepada pembeli supaya tidak membeli barangan tersebut. Penyebaran berita palsu semakin berleluasa disebabkan oleh kurangnya tindakan tegas oleh pihak yang berkuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak kuasa tidak menitikberatkan kesan yang akan berlaku sekiranya berita palsu ini terus tersebar di laman sosial. Sekiranya perkara ini berterusan, pengguna media sosial akan semakin berani untuk melakukan perkara ini dengan menyebarkan lebih banyak berita palsu yang akan mendatangkan fitnah dan keraguan terhadap orang ramai. Pendidikan agama yang kurang juga menjadi faktor berlakunya penyebaran berita palsu ini di laman sosial.
Hal ini disebabkan oleh mereka kurang berminat untuk mendalami ilmu agama. Didikan agama ini sangat penting kerana agama telah melarang kita daripada melakukan sebarang fitnah terhadap orang lain dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Akhir sekali, faktor penyebaran berita palsu ini juga disebabkan oleh sakit mental. Mereka yang menyebarkan berita palsu ini tanpa perancangan yang teliti dan dalam keadaan yang kurang sedar. Mereka juga terburu-buru menyebarkan berita palsu tanpa berfikir tentang kesasihan berita tersebut. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati dengan terhadap media sosial yang kita ada sekarang. Antara kesan penyebaran berita palsu terhadap semangat nasionalisme adalah negara tidak dapat membangun seperti negara di pesada dunia. Hal ini akan menyebabkan nama negara akan tercemar di mata dunia serta pembangunan ekonomi negara akan terjejas. Hal ini kerana jika negara luar mengetahui tentang perkara negatif di negara kita seperti peningkatannya penyebaran berita palsu, negara luar tidak akan bekerjasama dengan negara kita di dalam aktiviti perdagangan dan akan menyebabkan negara kita tidak dapat membangunkan ekonomi secara meluas. Bukan itu sahaja, Malaysia juga akan dipandang serong oleh negara-negara yang maju seperti Amerika Syarikat kerana sistem pemerintahan yang lemah dan tidak sistematik. Kesan yang seterusnya adalah menghakis semangat nasionalisme masyarakat. Apabila kes penyebaran berita palsu ini semakin meningkat di Malaysia, masyarakat akan berasa kurang bangga untuk menjadi rakyat tersebut kerana terlalu banyak kes penipuan yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, kes penipuan ini boleh membawa sehingga ke peringkat antarabangsa yang menyebabkan masyarakat di seluruh dunia ini akan menilai dan membuat spekulasi sendiri terhadap rakyat Malaysia. Perkara yang negatif ini akan menyebabkan rakyat Malaysia menjadi malu untuk mengaku bahawa mereka merupakan rakyat negara itu. Seterusnya, dapat meningkatkan gejala rasuah dan korupsi yang berleluasa. Hal ini kerana pihak penulisan upahan yang menulis berita sudah diberikan rasuah yang menyebabkan sistem dalam pengurusan penulisan berita menjadi lemah sehingga berlakunya penyebaran berita palsu ini. Oleh itu, kesan penyebaran berita palsu ini telah menunjukkan bahawa rasuah ialah musuh utama semangat nasionalisme dan patriotisme serta menghalang negara untuk menjadi sebuah negara bangsa. Tambahan pula, kesan penyebaran berita palsu terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme adalah negara akan menjadi kucar-kacir. Isu penyebaran berita palsu di Malaysia ini telah memecah belahkan perpaduan yang sedia ada. Semua pihak menunding jari sesama sendiri apabila ditanyakan siapa yang patut dipersalahkan kerana isu ini menyebabkan pertuduhan yang melibatkan bangsa dan agama yang perlu dielakkan kerana kebaikan dan kejahatan seseorang individu itu bukan terletak pada agama ataupun bangsa, tetapi ia terletak pada sikap dan budi pekerti seseorang itu. Bukan semua orang akan melakukan kejahatan walaupun diberikan peluang. Akhir sekali, tabiat menulis berita palsu ini akan merosakkan pemimpin dan rakyat serta mengurangkan integriti di dalam pembangunan negara. Hal ini kerana mereka yang terlibat dengan penyebaran berita palsu ini adalah daripada golongan anak muda yang berasal daripada institusi pengajian tinggi. Mereka yang menulis berita palsu ini akan merosakkan bakat-bakat anak muda untuk menceburi bidang dalam penulisan berita ini kerana disebabkan oleh majikan yang sudah kurang mempercayai bakat yang sedia ada. Hal ini juga akan menyebabkan bakal-bakal pemimpin negara pada masa akan datang luntur. Maka negara akan kekurangan sumber tenaga untuk meningkatkan ekonomi negara. Ia juga akan mengurangkan bakat pengeluaran negara kerana pelajar merupakan tenaga pengeluaran dalam pelbagai bidang kelab dan daya pengeluaran negara adalah unsur elemen yang boleh mempengaruhi ekonomi negara. Nama saya Su Chen Jian, matrix number 278749. Sekarang saya akan membentang tentang kesan penyebaran berita palsu kepada pembinaan negara dan bangsa. Terdapat beberapa kesan penyebaran berita palsu kepada pembinaan negara dan bangsa. Antaranya ialah keamanan negara terjejas. Terdapat banyak pihak telah mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita palsu ketika keadaan politik negara yang tidak stabil ini. Pihak-pihak ini telah menyebarkan berita palsu untuk mencapai agenda dan tujuan mereka yang tertentu.
Terdapat ramai rakyat Malaysia telah mempercayai berita palsu tersebut lalu mula hilang kepercayaan kepada pemimpin negara kita. Hal ini telah merumitkan lagi keadaan. Selain itu, kesan penyebaran berita palsu kepada pembinaan negara dan bangsa ialah ketenteraman awam terjejas. Berita palsu mengenai jangkitan COVID-19 ini telah menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat dan telah menjejaskan aktiviti harian rakyat negara kita. Bukan itu sahaja, berita palsu mengenai perintah kawalan turut telah menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Seterusnya, kesan penyebaran berita palsu ini ialah pelaksanaan dasar kerajaan terjejas. Berita palsu mengenai isu vaksin yang menyatakan vaksin akan membawa kesan sampingan, malahan akan membawa maut, telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia enggan menerima suntikan vaksin. Dan hal ini telah menyebabkan sasaran negara untuk memberikan suntikan vaksin kepada 80% penduduk demi mencapai imunisasi kelompok susah dicapai. Tambahan pula, penyebaran berita palsu juga akan menjejaskan keharmonian negara. Berita palsu mengenai isu perkauman dan isu sensitif yang berkaitan dengan agama dan adat rezam amat mudah mengakibatkan perselisihan faham dan pergaduhan antara kaum berlaku. Sekiranya pergaduhan antara kaum berlaku, keamanan dan keselamatan negara turut akan terjejas. Akhir sekali, kesan penyebaran berita palsu kepada pembinaan negara dan bangsa ialah imej negara kita terjejas. Hal ini demikian kerana rakyat negara luar berkemungkinan besar akan mempercayai berita palsu yang disebar luas di dalam laman sosial, lalu memandang rendah terhadap negara kita. Kesimpulannya, berita palsu akan membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat. Oleh itu, kita berharap setiap orang dapat mempunyai bersikap secara rasional, moral serta tanggungjawab semasa menggunakan laman media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita haruslah melakukan kajian dan cari sumbernya apabila membaca berita dari sumber yang tidak diketahui serta tidak menyebarkan berita palsu. Sekian, terima kasih.